Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kepada kita berkumpul solat maghrib berjemaah. Allah Ta'ala jadikan solat, semoga Allah Ta'ala jadikan solat kita sebagai pembersihan dosa-dosa kita. Seperti sabda Nabi SAW, misal solat 5 waktu adalah seperti sepatang sungai yang mengalir di hadapan rumah seorang kamu yang dia mandi di dalam sungai tersebut 5 kali setiap hari. Dan Nabi kata, adakah mungkin ada daran, daki lagi pada badan orang berkenaan? Para sahabat kata tidak. Maka begitulah Nabi kata solat 5 waktu membersihkan kita. Dan kita baru saja lepas daripada bulan Ramadan yang Nabi kata as-salawatul khams, solat 5 waktu sehari semalam, wal jum'ah la jum'ah, jumaat ke jumaat, wa ramadan ila ramadan, ramadan ke ramadan, mukaffiratun lima bainahun, penghapus dosa bagi apa di antaranya. Idza ijtanabal kaba'ir, bila orang tu menjauhi dosa besar. Solat 5 waktu harian, Jumaat yang kita jumpa seminggu sekali, Ramadan yang kita baru lepas tahun sekali, dia adalah pembersihan bagi dosa-dosa yang di antara satu Ramadan ke Ramadan, Jumaat ke Jumaat, dan solat demi solat. Allah Ta'ala berikan kita semua ganjaran tersebut. Amin. Okey, saya nak kenalkan diri saya dahulu. InsyaAllah nama saya Adli bin Muhammad Sa'ad. Adli bin Muhammad Sa'ad, asal dari Setapak, Kuala Lumpur. Sekarang menetap di Shah Alam. Saya sekarang bertugas sebagai pengarah Al-Ibadah Islam Pertubuhan Al-Khadim di Kayu Ara, Petaling Jaya, Selangor. Sebelum daripada saya bertugas dekat Al-Khadim, saya adalah eksekutif dakwah dan kurikulum Yayasan Taklim Taman Tun Datuk Ismail selama 10 tahun. Dan kemudian kalau sebelum tu saya belajar di Yaman daripada 1998 sampai 2007. Dan saya pernah belajar di Sudan selama 10 bulan. 1998 tu bulan 2 sampai bulan 12 saya berada di Sudan. Itulah sampai sedikit. Dan sekolah menengah, saya belajar bahasa Arab dan juga agama ni mula dekat Perak, Al-Ulum Asyariyah, Batu 20 Bagan Datuk, pada umur 16 tahun. Pada sebelum tu saya memang bidang saya bukan bidang agama. Tapi 16 tahun, bila umur 16 tahun bapak saya hantar sekolah agama. Dari situlah sampai sekarang saya terlibat dengan tajuk perbincangan berkenaan agama. Wallahilhamd, segala puji milik Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi perbincangan kita sebenarnya tajuk yang kita pakai atau kita gunakan buku dia, kitab Asyratus Sa'ah karangan Yusuf Abil. Seseorang dia buat karangan tersebut, dikumpulkan dalamnya berkenaan dengan hadis-hadis yang sahih berkenaan dengan tanda-tanda kiamat. Cik Mat kita pegang terjemahan dia sebenarnya tu. Saya pakai kitab Arab, tapi boleh share nanti insya-Allah kalau tu saya share. Dia sebenarnya pasal buku ni bagus sebab dia letakkan pecahan-pecahan tanda kiamat tadi. Dan kita kadang-kadang pada zaman kita sekarang ni, dengan kacau bilaunya keadaan suasana dan juga perubahan cuaca, hari itu berlaku COVID-19, banyak orang menyangka bahawa kiamat dah dekat. Dan kiamat itu kita panggil esok lusa dah keluar dah. Bahkan ada orang letakkan kalender tahun 2023 tahun depan adalah Dajjal akan memerintah dunia. Ini nak ceritakan bahawa macam tu sekali ketakutan manusia terhadap kiamat ni sampai dipermain-mainkan. Kita bukan tak nak ingatkan tentang tajuk Dajjal ataupun tajuk kiamat dengan banyak, tapi kadang-kadang kita perhatikan banyak kumpulan-kumpulan sesat, ajaran sesat daripada macam-macam bangsa, yang Korea ke, yang Jepun ke, Amerika Syarikat ke. Kalau kita tengok, kebanyakan mereka membawa mesej yang sama. Ketika nak tarik orang ramai ikut ajaran mereka, dia kata pada pengikut tadi, kiamat dah dekat. Maka harta kamu ada ni tak guna, serah pada kami. Dia tuai lah anak murid tadi.
Macam Arkam buat dulu, kan, pemuda Bani Tamim kan. Tak lama lagi Imam Mahdi nak keluar. So benda-benda ni bagi orang yang tak belajar dengan betul tanda-tanda kiamat. Yang sepatutnya kita makin nampak tanda kiamat, makin kita patuh perintah Tuhan, perintah Allah Ta'ala, kan, arahan Rasul. Sebab tanda-tanda kiamat ni membawa kita kepada mengenal kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap kali muncul tanda kiamat tu, kita akan terus teringat sadaqah Rasulullah, sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah benarlah Rasulullah SAW punya pemberitahuan. Itu realiti sebenar yang kita kata pada sudut asalnya patut macam tu. Tapi kerana ada manusia mengambil kesempatan daripada kejahilan orang ramai, dia gunakan tanda kiamat tadi untuk kumpul pengaruh dan jadikan manusia mengikut ajaran masing-masing. Bahkan separuh kumpulan tersebut, bila kiamat tak jadi, lepas dia bagi tahu tarikh, dia bunuh pengikut dia. Bunuh pengikut. Lepaskan macam dekat Tokyo dulu, kan, dia lepaskan gas sarin, gas beracun, sebab dia bagi tahu kiamat tarikh sekian, tak jadi. Dia lepaskan gas beracun dekat subway Jepun. Dia dekat dekat Amerika Syarikat, Pastor Jimmy Jones. Dia kata kiamat akan jadi dan sebagainya. Dia ajak pengikut dia pindah satu tempat, pindah-pindah tempat baru tadi. Bila dia tentukan tapi tak jadi, dia bagi racun cyanide. Semua orang, pengikut dia ribuan orang mati. Yang bapak-bapak ni tuang bagi anak minum, semua orang minum sendiri racun. Bergelimpangan mati. Ni realiti yang sebenarnya kita sedih. Sebab umat Islam kita ni, kita datang dengan panduan. Kita dah ada Rasul yang mengajarkan kita tentang laluan hidup kita macam mana, apa kita patut fikirkan dan amalkan ketika kondisi berlaku, mendekat kiamat, mendekat kematian kita. Tapi malangnya kerana tidak dirujuk pada hadis-hadis yang sahih, hanya berdasar pada cerita orang, berakhir dengan kebanyakan orang tersasul atau tersimpang daripada jalan sebenar. Dan sebenarnya kuliah ni kita dah start dalam 5-6 kelas. Yang kalau tuan-tuan nak sambung tengok awal dia, boleh tengok dekat Suara Sunnah. Kita buat dulu dekat Masjid Mustaghfirin, dekat Bukit Cabang. Jadi hari ni sebenarnya saya sambung teruslah sebab alhamdulillah tajuk perbincangan kita ni, dia tak perlu start daripada zero. Setiap tajuk itu penting. Dan tajuk terakhir yang dibincangkan, kita bincangkan itu adalah berkenaan dengan yang mengetahui kiamat itu hanyalah ilmu kiamat ni tak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Taala saja yang tahu. Tak ada siapa boleh kata dia tahu kiamat itu bila. Hatta tanda kiamat itu sendiri pun sama. Bila akan munculnya binatang, bila akan keluarnya Dajjal, bila akan datang Imam Mahdi. Semua tak ada siapa tahu tarikh dia. Once orang tersebut letak tarikh saja, dekat situ jelas bahawa dia adalah sesat. Tak perlu pening kepala. Sebab Nabi sendiri SAW tak pernah bagi tahu para sahabat baginda tahu benda ni. Lepas tu bila dalam perbualan Nabi SAW dengan Jibril AS ketika soalan Islam, iman dan ihsan, ketika mana Jibril datang tu, Nabi jelaskan pada para sahabat, aku kenal Jibril pada semua keadaan kecuali pada hari ini. Tiap kali Jibril datang, Nabi kenal. Kecuali pada hari tersebut, Nabi tak kenal. Ini realiti tentang tajuk hatta para anbiya. Macam Ibrahim AS datang pada dia para malaikat sebelum musnahkan kaum Lut. Singgah di rumah Ibrahim AS. Tapi Ibrahim AS sembelih anak lembu, masak hidang dekat tamu dia. Sebab dia tak tahu pun itu malaikat sebenarnya. Ini realiti yang kadang-kadang masyarakat Islam kita ni kena bersihkan betul-betul. Tak ada siapa tahu perkara gaib kecuali Allah. Hatta para anbiya kena tunggu Allah Ta'ala bagi tahu baru orang tahu. Hatta Nabi kata aku tak kenal. Ketika Jibril datang tanya soalan Islam, iman, ihsan, dan sampai bila Jibril tanya mata sa'ah, akhbirni anis sa'ah, Nabi kata mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah orang ditanya mengenainya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Aku tak tahu, engkau tak tahu, aku tak tahu. Nabi tak tahu pun. Jadi Nabi jawab macam tu. Lepas tu kemudian Nabi beritahu dia mengenai tanda-tanda kiamat. Sebahagian tanda kiamat atau beberapa tanda kiamat Nabi sebut kepada Jibril AS untuk didengar oleh para sahabat. Nak realiti kita fahamkan itu sebenarnya tujuan
Kita nak fahamkan tentang kiamat itu, mengetahui tandanya penting. Tapi untuk kita tetapkan tarikh berapa tahun lagi kita akan hidup dan sebagainya, itu bukan ajaran Muhammad SAW. Jadi lepas daripada perbincangan itu, yang kelima, tajuk hari ini adalah qurba qiyamis saati, hampirnya akan berlakunya kiamat. Dia sebenarnya pada sudut asal, benda ni pada diri kita mungkin kita rasa lama, tapi di sisi Allah SWT, ia sangat cepat, ia sangat segera, bukan menunggu masa yang lama. Okey, dia kata kat sini, menunjukkan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis yang sahih kepada dekatnya kiamat dan hampirnya kiamat. Kerana sesungguhnya kemunculan banyak daripada tanda-tanda kiamat adalah bukti kepada hampirnya kiamat, serta bahawa kita ni berada pada akhir kehidupan dunia. Mana bila kita nampak tanda tu banyak, maksudnya kita ni mendekat kepada pengakhiran dunia. Dan benda tersebut tak perlu kita pening kepala, sebab memang kita pun akan mati. Kiamat kita yang mula-mula kadang orang sibuk dengan matahari nak terbit barat ke apa jadi kan, bila itu bulan Ramadan, anak bulan tu apa, bulan tu nampak sebelah tu ada apa, ada bintang. Diorang pun kata habislah tahun ni lah. Sebenarnya sebelum anda takut yang itu, bimbangkan tentang kiamat kita. Sebab kita bila berlaku kematian, kiamat kita dah jadilah lah. Kita dah pindah ke alam akhirat. Bumi tak roboh lagi, tapi kita dah pindah. Kadang-kadang ada orang dia rasakan macam takut-takut dengan ini, takut itu, dia tak usahakan untuk amal soleh bagi dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting nak jawab apa depan Allah Ta'ala nanti. Allah akan tanya kita akan buat apa, kita buat apa dekat dunia ni. Tempoh diberi pada kita 60 tahun, 50 tahun, mungkin kita tua sikit 70 tahun Allah Ta'ala bagi. Apa kita buat dengan tempoh berkenaan? Apa nak jawab? Sebab tu bila kefahaman tentang tajuk kiamat tadi, sepatutnya menggesa kita, mendorong kita untuk makin kuat beramal, dan bahkan memilih amal yang soleh untuk kita bawa sebagai bekal bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, dia kata kat sini, qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat pertama, Allah Ta'ala nyatakan, iqtarabalin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, telah mendekat kepada manusia penghitungan amal mereka, namun mereka dalam kelalaian mereka berpaling. Masih lagi tidak tumpukan perhatian, dia akan dihisap. So, jadi kat sini macam peringatan, dah dekat dah perhitungan amal mereka. Surah Al-Anbiya ayat pertama. Wa qala ta'ala, telah firman dalam surah Al-Ahzab ayat 63. Allah Ta'ala nyatakan, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba, dan apakah boleh beritahu engkau bahawa mungkin kiamat tu dah dekat. Macam mana kau nak tahu? Kerana pengetahuan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Dan dalam surah Al-Ma'arij ayat 6 dan 7, Allah Ta'ala nyatakan, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, mereka lihat ia masih lagi jauh, tapi kami melihat kiamat itu adalah dekat. Ikut kepada tempoh masa di sisi Allah Ta'ala, dia sangat sekejap. Untuk kita mungkin rasa lama, tapi Allah Ta'ala bagi tahu kita ia adalah dekat, bukannya jauh. Macam kita kadang-kadang kita perhatikan balik, baru ni Ramadan kan, masuk Ramadan kita 30 hari lagi, tiba-tiba selang pejam bercelik, nak habis dah Ramadan. Kita rasa cepat sangat masa berlalu. Ramadan yang kita masuk baru ni rasa cepat sangat kan. Dengan kita buat qiyam, kita qiyam alhamdulillah, siam kita buat, zikir kita baca, Quran kita baca, alhamdulillah, sedekah kita buat, tapi rasa tempoh tu jadi macam mengejut je. Macam tu lah sebenarnya keadaan bila kita ditimpa dengan satu kematian ataupun kiamat itu berlaku. Baru kita rasakan sekejap sangat dunia ni. Allah Ta'ala kata, mereka lihat ia sebagai jauh, kami lihat ia dekat. Wa qala ta'ala, firman dalam surah Al-Qamar ayat pertama, Allah Ta'ala nyatakan, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, telah dekat kiamat. Okay? As-sa'ah itu kiamat, dan telah terbelah pun bulan. Ini merujuk kepada apa yang berlaku pada zaman Nabi SAW, terbelahnya bulan ketika orang Quraisy minta kepada Nabi bukti. Maka Nabi buat di depan mereka bukti terbelahnya bulan. Yang benda ni sebenarnya banyak orang tak tahu. Sebenarnya rekod dalam buku sejarah yang disimpan di London. Memang salah seorang raja daripada India, dia datang masuk Islam
lepas nampak bulan tu terbelah. Di mana bulan terbelah, dia datang ke Mekah, berjumpa Rasulullah, masuk Islam. Tapi dalam perjalanan balik dia mati. Nama dia Cakravati Farmas, nama raja tersebut. Ini benda rekod yang memang berlaku dah. So Allah Ta'ala kata dah dekat kiamat, bulan dah terbelah. Okey, ini semua ni sebutan tentang dekatnya kiamat. Sehinggalah kepada selain itu daripada ayat-ayat yang banyak yang menunjukkan kepada dekatnya penamat atau pengakhiran bagi alam duniawi ini. Makin dekat dah alam dunia habis. Dan juga perpindahan kepada negeri yang satu lagi. Kita bukan tamat dunia ni habis, tapi kita tamat dunia ni, kita pindah kepada negeri yang satu lagi. Yang negeri tersebut akan mendapat atau mencapai padanya setiap yang beramal akan amalannya. Apa kita buat kat dunia ni, kita akan dapat balik balasan dia. Jika baik, maka ia baiklah balasannya. Jika buruk, maka buruklah balasannya. Itu sebenarnya paling dibimbangkan. Sebab tajuk asal kiamat ni sebenarnya dia adalah hari pengadilan. Pengadilan yang Allah letakkan satu hari. Yang kita kat dunia ni kadang-kadang tengok benda yang kita tak suka. Nampak penganiayaan, nampak kezaliman, nampak orang kan pukul budak kecil, kan pukul, tendang sebagainya. Kita marah, Allah lagi marah. Apa dibuat kepada umat Islam di Rohingya ke, di Palestin ke, kita tengok, kita marah. Sedarlah sebenarnya Allah lagi marah. Cuma kadang-kadang kita geram tadi, kita lupa Allah Ta'ala lebih tahu bila pertolongan, bila bantuan, bahkan bila pengadilan yang sebenar patut dilaksanakan kepada siapa sahaja. Itu realiti yang kita terlupa. Kan kita geram, sampai ada keluar ayat, kenapa Allah tak tolong? Ini sangat-sangat masalah. Rosak akidah kerana tak faham tentang aturan dan juga ketentuan Allah Ta'ala yang maha bijaksana. Okay, baik. Telah bersabda baginda SAW, bu'istu wasa'atu kahatain, diutuskan aku dan kiamat macam ni. Kami tunjukkan jari baginda, telunjuk, dan juga dari tengah, dan juga apa yang selepas ibu jari macam ni. Diutuskan aku dan kiamat macam ni. Okay, para ulama bahaskan, dia ada kata dekat, ada kata masalah jarak. Mana kalau ini perutusan aku, ini kiamat. Berbanding dengan jarak yang telah lalu dunia ini, jarak yang tinggal banyak ni je. Mana tempoh tinggal untuk dunia yang pendek ni, bukan yang panjang ni, yang ini. Untuk beri gambaran kepada perkara itu, bagi ditunjukkan dengan dua jari baginda, dan memanjangkannya macam ni Nabi kata. Dan Nabi sabda dalam hadis yang lain, Nabi kata, bu'istu fi nasimis saati, aku diutuskan pada bayu kiamat. Mana sebelum datangnya kiamat, angin permulaan tu akulah dia. Mana aku ni adalah diutuskan pada bayu kiamat, atau angin permulaan bagi kiamat. Dan bersabda baginda alaihi salatu wassalam, yang berkata, innama ajalukum fi ajali man khala minal umami, hanyalah tempoh kalian berbanding atau pada tempoh sesiapa telah berlalu daripada umat-umat sebelum kita, sebelum kamu, sampai Adam. Kamu punya bandingan, tempoh kamu tinggal banding tempoh mereka. Bagi dia kata, ma baina salatil asri wal maghrib wa maghribil asyamsi, dia adalah apa di antara solat asar sampai terbenam matahari. Mana bayangkan siang tu dah berlalu dengan banyaknya, yang tinggal berapa jam saja lagi. Inilah tempoh, Nabi kata, umat baginda punya tempoh. Kalau 12 jam ada, berapa jam je tinggal nak habis. Itu tempoh kita. Sedangkan umat terdahulu, itulah tempoh mereka yang mereka lalui. Lebih ramai dari kita, bahkan lebih panjang tempoh hidup mereka banding kita. Ini realiti yang kita kena faham. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kunna julusan 'indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kami dahulu duduk di sisi Nabi SAW. Wasyamsu ala Qu'aiqan. Qu'aiqan ni dia adalah bukit di Mekah, pada bahagian selatan Mekah, dalam jarak lebih kurang 12 batu. Dinamakan Qu'aiqan kerana kabilah Jurhum dahulu, bila mereka berperang, banyak berlaku bunyi hentakan pedang tu, dia kata di situ. Dan nyata kata-kata Nabi SAW ni pada Hajjatul Wada' atau ketika perang penaklukan Mekah. Ibnu Umar menyaksikan kedua-duanya di kalangan para sahabat. Maksudnya Nabi duduk dengan para sahabat menanti menanti maghrib,
nampak matahari arah selatan, dia makin dekat-dekat dengan bukit tersebut. Maka Nabi kata apa? Ba'dal asri, sudah asar, faqala, maka Nabi bersabda, ma a'marukum, tiadalah umur-umur kalian, fi a'mari man madha, berbanding umur orang-orang yang telah lalu, illa kama baqiya minan nahari, macam mana masih tinggal daripada siang ni. Menabayangkan berapa jam dah lepas, yang tinggal sikit je lagi nak terbenam matahari. Inilah tempoh umur kalian. Wa fi, dia kata baqiya minan nahar wa fi ma madha minhu, dan apa yang telah berlalu daripada siang. Mana berapa yang dah lepas, berapa lagi tinggal. Kita sikit je lagi sebenarnya. Lepas asar menanti ke maghrib. Bukan panjang lagi, bukan sepertiga siang, bukan separuh siang, tak, hujung-hujung siang. Nabi kata, dia kata wahada, dan ini menunjukkan kepada bahawa apa yang masih tinggal dengan bandingan kepada apa yang telah lalu adalah sangat-sangat sedikit. Akan tapi tidak mengetahui kadar tersebut, apa yang telah lalu, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ni ada orang dia kira ni, dia ukur. Dia ukur sini, dia kata kita tinggal berapa tahun lagi. Tak perlu pun kita kaji benda tersebut. Jadi banyak orang kadang-kadang bila ketakutan tentang kiamat ni, yang paling pelik saya jumpa kumpulan yang dengar kiamat nak jadi, dengar Dajjal nak keluar, dia sibuk buat tempat berlindung, berteduh, bawa Maggi, bawa air mineral, nak tinggal kat tempat tu, bila Dajjal keluar dia selamat. Ini cara dia. Belajar tentang akidah tak belajar, ibadah tak baiki, hati masih lagi kotor, tapi seronok kumpul buat tempat untuk panggil apa, tempat perkampungan akhir zaman. Perkampungan akhir zaman ni, kalau tuan-tuan perhatikan dalam ketika PKP mula dahulu, ada berlaku kes dekat Patang Kali. Ada satu grup Dewan Perkasa Ekonomi Islam Nusantara, dia buat kampung, dia beli tanah, dia buat kampung, tutup, nak asingkan diri daripada orang ramai. Tapi Jabatan Agama Islam serbu tutup kampung tu. Kalau tidak, dia buat macam tu, nak lari daripada kiamat. Sedangkan kita ulang balik, kita kiamat ni tak pernah kita boleh lari pun. Dia macam ada kematian kita lah. Makanlah ubat apa kita nak makan. Doktor kata awak sakit, kalau tinggal berapa bulan, awak makanlah benda pun. Minum Zam-Zam bertong-tong pun boleh. Tapi realiti dia, kematian kita tak boleh kita lari. Memang kita akan jumpa kematian kita balik. Itu realiti. Macam tu kiamat ni, kita pusing mana pun, ini adalah fasa dunia yang takkan boleh kita lari. Kita dah memang tinggal dekat ujung. Jangan pening kepala berkenaan nak lari daripada kiamat. Ini bukan ajaran Nabi SAW. Okay. Dikatakan tidak datang padanya penetapan yang sahih sanadnya daripada yang maksum, itu Muhammad SAW, untuk kita kembali kepada rujukan berapa tahun lagi tinggal. Tak ada. Dan diketahui nisbah apa yang masih tinggal untuk nak habis dunia ni berbanding apa yang nisbah telah lalu. Akan tapi yang kita faham daripada hadis Nabi adalah ia sangat-sangat sedikit dengan banding apa yang telah lalu. Banding apa yang telah lalu banding dengan apa yang kita akan hadapi lagi, sangat sedikit sahaja tempohnya, bukan panjang sangat pun. Mana kita menuju ke pengakhiran. Tapi lah benda tersebut macam kita kata, hatta Nabi sendiri SAW ketika baginda sedang masih lagi hidup, bila baginda lihat awan mendung gelap, baginda ketakutan. Walaupun baginda adalah Nabi akhir zaman, tapi kerana apa? Kerana Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir, atas sesuatu boleh buat apa saja dia nak. Nabi sendiri takut bila tengok tanda-tanda kiamat. Macam ketika bulan gerhana, Nabi suruh diorang masuk masjid solat. Kita buat pesta kan, tak nak tengok direct, letak baldi besen, tengok apa gerhana. Ini salah. Kita patut solat ketika nampak. Tak nampak tak timbul tajuk, nampak saja kena buat. Itu realiti yang kita pastikan. Nabi ketakutan. Buat apa kalau kita logik akal kita, kenapa Nabi nak takut? Tapi kerana innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebab tu Nabi, Allah tak nak tukar hukum tadi, terpulang kepada dia boleh buat. Sebab tu Nabi ketakutan. Nampak awan mendung, hujan turun, Nabi gembira. Selagi hujan tak turun, Nabi ketakutan. Sebab dahulunya dimusnahkan. Contoh kaum Ad di Yaman, kan?
di Ahqaf Yaman, dimusnahkan mereka dengan angin. Tapi ketika nak datang mula tu, datang dengan awan mendung yang sangat gelap. Diorang ingat hujan, tapi itu adalah azab. So Nabi ketakutan ni kita faham. So kita pun macam tu juga, bila faham ni kena ikut aturan yang Nabi tunjukkan. Baik. Dan tiada di sana lebih kuat berbanding sabda baginda SAW mengenai dekatnya kiamat. Nabi kata apa? Bu'istu ana wasa'atu jami'an. Mana diutuskan aku dengan kiamat ni serentak. Ingkadat la tasbiquni, hampir-hampir sangat kiamat ni mendahului aku. Nabi kata boleh jadi kiamat mendahului aku, Nabi kata. Kita takut ada cakap itu. Maka ini adalah isyarat kepada amat dekatnya kiamat berbanding dengan perutusan baginda sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya sehingga kan baginda bimbang mendahuluinya kiamat terhadap baginda, kerana sangat dekat, sangat besar atau hebatnya dekatnya kiamat berbanding baginda sallallahu alaihi wasallam. So kita macam tu juga kita faham. Sebab tu saya ulang balik, walaupun kita belajar ni tanda-tanda kiamat, iaitu yang kemusnahan alam ini yang Nabi sebutkan, tapi kita jangan lupa sebenarnya kematian kita bila-bila masa sahaja. Jangan sibukkan di kiamat-kiamat bila, kumpul bihun, kumpul kicap, letak simpan, tapi lupa sebenarnya besok lusa kita mati. Itu lebih besar, lebih kena ingat. Banyak perancangan kita ada perancangan macam-macam. Lepas pencin nak buat apa, lepas ini nak buat apa, ada yang bercuk tanam, ada buka kebun, harum manis ada harum manis. Buatlah perancangan apa, tapi jangan lupa kiamat kita boleh berlaku bila-bila masa. Itu realiti dia. Baik. Okay, sekarang lepas pendahuluan kita masuk bab pertama. Bab pertama asyratus saah, tanda-tanda kiamat. Fasal dia ada fasal 3 fasal. Fasal pertama takrif tanda-tanda kiamat. Asyratus saah apa maksud? Asyrat apa maksud saah? Fasal kedua bahagian atau pecahan tanda-tanda kiamat. Ketiga, tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat kecil. Baik. Dia mula kat sini, dia kata fasal pertama ta'rif asyratus saah, pengenalan bagi tanda-tanda kiamat. Okey, asyrat as-saah. Makna syarat, shin ra ta. Apa maksud dia? Asyart, syarat dengan baris atas ra tu bukan syartun. Kalau syartun tu syarat. Syartun syarat. Syaratun lain. Ini yang kita bincangkan adalah syaratun, syarat. Dia adalah maksud dia alamat. Kata ganda dia adalah asyrat. Dan asyratus syai', syarat asyrat bagi satu-satu perkara adalah permulaannya. Bila kita kata asyratus saah, permulaan bagi kiamat. Apa permulaan dia? Apa tanda awal dia? Di antara daripada sini perkataan syarat syurat ni, bila kata kalimah syurat sultan, mereka adalah kumpulan pengiring-pengiring sultan yang mendahului orang lain daripada tentera. Bila kita kata kalau contoh macam raja nak datang, sultan nak datang, kan yang ke depan sekali tu, itu panggil syurat. Sebab tu kita ada kalimah syurtah. Syurtah ni kalimah yang asal daripada orang yang menjadi mata-mata kepada pemerintah atau polis lah, kita nama polis. Dalam bahasa Arab syurtah tu adalah polis. Syurtah. Pasal dia mendahului, menjadi pemuka kepada pemerintah untuk memeriksa keadaan rakyat. Bukan raja kena sendiri, tapi polis saja cukup memadai untuk memeriksa. Dalam mereka rombongan yang depan sekali dipanggil syurat bagi sultan. Dia mendahului tentera dan selainnya. Daripada kalimah syurat ni juga adalah asyrat yang apa? Yang manusia atau orang ramai meletakkan syarat-syarat di antara satu sama lain. Maksud kita nak berjanji dengan orang, apa syarat saya? Apa syarat dia? Kita nak perjanjian, kita nak sekian, apa dia syaratkan pada kita? Kalau kita cukup syarat baru kita setuju. Itu kalimah Maka syurat atau syartu tu adalah tanda ke atas benda yang disyaratkan. Baik. Makna saah pula. Kita lepas dahulu kita dah bincangkan kiamat, yang kita sebut kiamat atau yaumul akhir, yaumul talaq, yaumul hasrah. Ini ada nama, bukan ada 23 nama bagi kiamat. Kiamat dalam Quran Karim dia bukan nama dengan satu nama.
Kita sebut kiamat, tapi dipanggil as-sa'ah, dipanggil yaumul akhir. Kan? Al-akhirah. So nama-nama dia banyak. 23 nama. Ikut dalam Quran kan Al-Qari'ah, Al-Zalzalah. Itu semua nama-nama bagi kiamat. Nama dia banyak macam kita terangkan hari itu. Maksud dia adalah kerana banyaknya ciri-ciri dan sifat dia. Maka setiap nama tersebut menerangkan sebahagian daripada keadaan hari tersebut. Hari kemusnahan alam tu dipanggil sebagai hari kiamat, atau hari kebangkitan manusia dari kubur, hari dihimpunkan mereka untuk pengadilan, ataupun hari perhitungan amal. Semua nama-nama. Tapi juga terkenal macam Nabi sendiri SAW sebut dengan Jibril, akhbirni anis sa'ah, beritahu aku tentang as-sa'ah. Sa'ah ni macam kita tahu dia adalah satu juzuk daripada siang atau malam, satu jangka masa, atau kita guna satu jam. Sa'ah tu jam. Bila diorang katakanlah pukul 5, as-sa'atul khamisatu, ni cara orang Arab sebut. Dan memang sebenarnya waktu atau masa ni kan, jam ni sejak zaman Nabi pembahagian tu dah ada. Kalau tuan-tuan perasan, sebutan Nabi SAW tentang pahala datang awal ke masjid pada hari Jumaat. Kan Nabi kata barang siapa yang mandi pada pagi Jumaat, bersuci, pergi ke masjid pada jam pertama, Nabi kata asfisa'atil ula, maka dia macam orang mengorbankan seekor unta. Kemudian fisa'atil thaniyah, barang siapa masuk masjid dalam jam kedua, macam dia korbankan seekor, pahala dia korban seekor lembu. Jam ketiga, seekor kambing. Jam keempat, seperti korban seekor ayam. Jam kelima, ini banyak orang dapat, seperti korbankan sebiji telur. Kalau tuan-tuan perhatikan, sebenarnya jam pertama tu pukul 7. Jam kedua 8, jam ketiga 9, jam keempat 10, jam kelima 11. Kita sebenarnya bila kita dalam perasan kita dah alihkan jam kita awal tahun 86 dulu. Jam kita di Malaysia ni sebenarnya, kalau kita sekarang subuh pukul 5 lebih kan, sebenarnya kalau ikut jam lama kita sebelum 86, sebelum Tun Mahathir alihkan ikut Sabah Sarawak. Sebab kita dengan Sabah Sarawak ni macam ni, ini jam Sabah Sarawak, Semenanjung dekat tepi ni kita keluar. Tapi bila tahun 86 diikutkan sekali, so jam kita dengan Sabah Sarawak serupa. Kalau tak, ada beza 1 jam. Macam diorang buka puasa, kita puasa pukul 7 kan, diorang buka puasa pukul 6. 6 suku dah buka puasa, kita 7 suku buka puasa. Sebenarnya kalau kita perhatikan balik, Zuhur kita sekarang pukul berapa? 1.20. Kalau kita ikut jam lama, Zuhur kita pukul berapa? 12 lah. So jadi jam kelima kita pukul 11, jam ke-6 pukul 12. Sebenarnya Nabi sendiri pada zaman baginda, ulama ada bahaskan tajuk ni. Bila kita sebut jam ni, macam mana mereka ada jam sebab jam tak dibuat lagi. Tapi memang Nabi sendiri SAW mengagihkan masa, dan dalam Quran pun Allah Ta'ala agihkan waktu, masa jam ni kepada apa? Bahagian pecahan-pecahan dia. 1/4, 1/3, 1/2. Tuan-tuan perasan surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil, ayat terakhir, Allah Ta'ala nyatakan apa? Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail. Tuhan kamu wahai Muhammad tahu kamu bangun kurang 2/3 malam. 2/3 adalah 8 jam. Wa nisfahu, dan kurang separuh malam, berapa jam? 6 jam. Wa thulutsahu, dan 1/4 malam je, 4 jam. Wa ta'ifatun minal ladina ma'ak, dan orang-orang yang sekumpulan manusia bersama-sama dengan kamu. Sebab dia Allah Ta'ala jadikan pecahan hari itu kan, atau malam tu, malam dibahagikan pada 12, siang pun macam tu 12. So 1 part daripada siang itu dipanggil sebagai sa'ah. Itu ikut bahasa. Okey. Jadi dikata, jadi apa, malam dan siang tadi bergabung dia ada 24 jam. Kalau kita perhatikan, Nabi sendiri agih-agihkan macam tu, separuh siang, separuh malam. Okey, 1/3 malam. Kalau kita letak balik dia punya pecahan tu akan dapat 12 jam. Macam kita kira sekarang, siang 12, malam 12. So, jadi bila kita kata satu bahagian daripada
12 siang tadi ataupun 12 malam tadi, satu bahagian tu bagi sa'ah. Kita ada istilah lain, istilah kita saat itu kita kata second saat, kiraan 60 saat 1 minit, 60 minit 1 jam. Saat kan, kita guna saat. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil thaniyah, second, macam bahasa Inggeris. Jam-jam lah, sa'ah. Kalau minit, daqiqah. So tak penggunaan lain. Jadi sa'ah, jam, detik atau masa. Itu lebih tepat. Jadi okay, makna sa'ah dalam penggunaan syarak. Istilah syarak apa maksud dia? Sebab Nabi sebut, Jibril sebut, Jibril kata kepada Nabi, akhbirni anis sa'ah, bagi tahu aku tentang kiamat, tentang sa'ah, detik berkenaan masa tersebut, yang kembali kepada maksud pengertian dia, dunia hancur, manusia akan dimatikan, kemudian dibangkitkan semula untuk pengadilan. Itulah dipanggil sa'ah, masa tersebut, detik berkenaan. Okey, baik. Dia kata kat sini, yang dikehendaki dengan sa'ah dalam istilah syarak adalah waktu yang akan terjadi padanya kiamat. Dan sebut kiamat ni, ia satu bahagian daripada keseluruhan yang akan terjadi. Zalzalah, qari'ah, semua tu akan berlaku. Goncangan, pecah, gugurnya langit, jatuhnya bintang, semua akan berlaku serentak. Dan berakhir dengan apa? Dibangkitkan manusia tu daripada kubur. Itu kiamah tu. Qiyam, bangkit. Hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Itu kiamah. Jadi dikata yang berlaku padanya kebangkitan, dan dinamakan sedemikian kerana apa? Kenapa dinamakan sa'ah? Tak dikatakan hari, yaum. Kenapa disebutkan jam, detik, masa? Kerana apa? Laju atau segeranya penghizapan atau pengiraan padanya. Atau bahawa kerana ia datang mengejutkan manusia pada satu masa, lalu mereka mati semua sekali dengan satu pekikan sahaja. Kan, satu jeritan ditiup sangkakala, maka semua sekali akan mati. Tak ada siapa akan hidup. Serentak terus. Dan serentak tu juga adalah gunung berterbangan, langit pecah, semua sekali. Digantikan bumi dengan bumi yang lain, langit dengan langit yang lain, untuk manusia diadili dalam satu masa je. Tak ada tunggu lama-lama. Bagi kita celik-celik, dunia yang kita hadapi macam mimpi sahaja. Tidak ada lagi kenangan lain. Bahkan mungkin ketika itu kita sibuk diri kita nafsi-nafsi, macam sibuknya para anbiya pada hari kiamat nanti. Mereka semua akan sebut nafsi-nafsi, pergilah kau pada yang lain. Dia semua tak boleh nak pikul tanggungjawab apa-apa. Semua akan lari. Betul, itulah hari yang disebutkan wala tazir waziratun wizra ukhra, tak menanggung dosa seorang yang berdosa dosa orang lain. Biar macam mana hebat sekalipun, takkan kita tanggung dosa orang lain. Kita tanggung dosa kita, orang tanggung dosa dia, semua tanggung diri masing-masing. Mak kita pun kalau kita jumpa pada hari tersebut, takkan kita boleh pikul bagi pihak dia. Isteri kita pun takkan kita boleh pikul. Anak kita sayang pun takkan boleh kita pikul. Ini realiti pada hari tersebut. Semua orang akan lari bagi diri masing-masing. Okey. So dia kata kat sini, maka tanda-tanda. Jadi kalau kita kata tanda-tanda, perkara awal itu asyrat. Sa'ah, kebangkitan ataupun pemusnahan alam ini, dan kebangkitan semula untuk diadili. So kita gabungkan asyratus sa'ah, maksud dia adalah alamat-alamat kiamat yang mendahului kiamat dan menunjukkan kepada dekatnya kiamat. Dan dikatakan ia adalah apa yang tidak dipanggil apa? Tidak diingkari ia adalah apa yang diingkari oleh manusia daripada perkara-perkara kecil sebelum dia berlaku kiamat. Maksudnya perkara-perkara yang kita nampak tanda tu nampak dah. Tapi orang tak hirau. Tanda-tanda kiamat ni macam kita lihat. Ini kalau saya tarik jauh sikit. Saya sebut benda ni kadang-kadang bila sebut, ada orang kata macam saya ajak tuan-tuan sekalian jauh sangat. Saya kata berat. Okay, tapi saya kena sebut juga. Tuan-tuan pernah dengar kan orang-orang di barat sekarang ni sibuk buat kapal angkasa. Kononnya nak hantar manusia tertentu, pilih, bagi supaya tinggal kat tempat lain pula. Sebab diorang dapati bumi ni akan musnah. Dulu, satu masa dahulu, ahli sains tak pernah tahu pun dunia ni akan ada pengakhiran. Saya nampak macam ni dulu, kini selamanya.
Tapi bila tengok pada bumi ni punya kondisi, alam semesta punya kondisi, diorang dapati tak kekal. Lepas tu diorang teropong ke tempat yang jauh untuk cari planet macam bumi untuk hantar orang, ganti penduduk bumi. Itulah angan-angan yang dibuat oleh manusia. Ada yang angan-angan nak duduk di Marikh, konon nak lari daripada kiamat bumi, lari ke Marikh. Ada nak lari pada bintang ataupun planet yang jauh, ribuan tahun cahaya. Pening kepala ni semua ni pasal, sebab apa diorang berfikir macam tu sekali? Sebab diorang dapati kondisi bumi ni, tanda-tanda yang ada pada bumi ni, nampak ada bumi ni takkan kekal. Kita ada yang Nabi tunjukkan, Nabi sebut, yang kita nampak tapi buat tak tahu je kadang-kadang. Nampak dah, Nabi sebut. Kalau kita simple, yang kita macam kita ambil paling ringkas lah, benda yang atuk nenek kita, bukan sekadar atuk nenek kita. Imam Nawawi rahimahullah pada zaman dia hidup dahulu, dia pun tak faham macam mana yang Nabi sebutkan, antarul hufatal uratal alata, antara tanda kiamat kau lihat orang-orang yang hufah, berkaki ayam, urah, baju tak cukup, ri'a asyah, pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, meninggi-tinggikan bangunan. Tak pernah orang fikir. Sebab realiti dia, kalau tuan-tuan perhatikan, sampai tahun 88, tahun 70-an, 50-an dahulu, 50-an dahulu, di kawasan Mekah, Madinah, kawasan tanah Arab, bangunan paling tinggi berapa tingkat je. Tak ada macam tuan-tuan tengok sekarang. Dan hanyalah kata-kata Nabi, kamu akan lihat tanda kiamat tu, kamu akan lihat pengembala kambing, kaki tak pakai kasut, baju tak cukup, suka minta-minta kat orang, bela kambing. Mereka ni meninggi-tinggikan bangunan. Benda ni hanya berlaku lepas tahun 69, bila keluarnya minyak di tanah Arab. Minyak di tanah Arab keluar, barulah apa Nabi sabdakan tadi kita nampak. Tapi anak-anak kita zaman sekarang ni yang lahir nampak dah ada. Sabda Nabi tadi macam tak rasa. Atuk nenek kita dahulu pun tak nampak juga. Dubai baru je lagi. Tuan-tuan perhatikan bangunan yang ada sekarang tinggi ni kan. Kalau tuan-tuan balik pada 50 tahun lepas, mana ada? Tuan-tuan balik 50 tahun lepas, tak wujud lagi. So tanda Nabi sebut tu nampak, tapi tutup mata. Nampak Nabi sebut je ni, tutup mata. Semua orang ingkari. Walaupun tanda-tanda tersebut adalah benda yang sangat-sangat jelas. Dia berbeza tanda besar. Kalau tanda kiamat besar, dia nak nampak matahari terbit dari barat. Awak cakap apa lagi? Bangun-bangun pagi, kat barat dah. Habis tadi cakap apa? Itu memang tak boleh diingkari. Yang lain ni ada orang ingkari. Dia kata tak kot, dia cuba nak tepis. Bukan kot. Baik. Nak bagi azan dulu, nanti kita sambung sikit lepas azan. Baik. Allahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله
Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabbaha Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati Muhammadan sayyidal fadila wa ba'ath maqama mahmud alladhi wa'adta raditu billahi rabba islam dina wa nabiyyan rasulah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi maksud kita sebutkan tadi, tanda-tanda tadi benda yang yang kecil yang kadang-kadang nampak tapi orang ignore. Nabi sebut, nampak sebiji macam Nabi sebut, tapi jadi tak ada rasa, berbanding dengan tanda-tanda besar macam turunnya Isa alaihissalam kan, ataupun macam tadi kita sebutkan apa, terbit matahari dari barat. Itu yang tak boleh kita nak elak dah. Nampak macam tu kita memang akan sangat faham. Okay, tapi yang lain-lain ni kita kata kecil. Okay. Dan dikatakan juga ia adalah sebab-sebab kiamat yang bukan yang besar dan bukannya kejadian kiamat itu sendiri. So, kita kata ada tanda kiamat besar dan kiamat itu sendiri. Yang ini bukan, di bawah lagi. Okay. Dan as-sa'ah atau as-sa'ah, detik itu atau masa itu dilafazkan kepada 3 maksud. Alif hamzah as-sa'atu sughra, kiamat ataupun detik masa yang kecil. Dia kiamat kecil. Dan dia adalah kematian seseorang insan. Barang siapa yang mati, maka telah berlakulah kiamatnya, kerana dia telah masuk ke dalam alam akhirat. Siapa mati dah lepas dah. Macam orang masuk dewan periksa kan, keluar dewan tak boleh masuk balik dah. Ini realiti yang kita kena faham. Itu yang benda kebimbangan yang semacam saya kata tekankan, patut bimbang yang tu lebih daripada yang lain. Bimbang inilah itu dan sebagainya, kita tak bimbang tentang kematian kita. Yang kita, kalau kita mati nanti tak boleh patah balik dah. Yang lain kita silap dan sebagainya boleh baiki. Kan kerugian ke, apa benda kita menyaga taklah jadi ke, apa kita buat silap ke, boleh baiki. Tapi mati tu tak ada patah balik, tak ada retreat, tak boleh nak tarik semula. Okay? Itu pertama. Kedua, disebutkan as-sa'ah atau kiamat tu al-wusta. As-sa'atul wusta atau kiamat pertengahan. Dia adalah kematian ahli satu generasi. Mana satu generasi perkampungan semua sekali mati. Dan ini dikuatkan pendapat yang kata ada kiamat kedua, kiamat pertengahan ni adalah apa diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, dahulunya orang-orang Arab Badui, bila datang kepada Rasulullah SAW, mereka akan tanya baginda mengenai sa'ah, masa, detik atau kiamat yang bagi diri mereka. Mata sa'ah. Lalu Nabi SAW akan pandang. Pernah sekata tu riwayat Nabi pandang pada orang paling muda di antara mereka. Ya? Lalu baginda berkata, "Iya'ish hadha", kalau hidup budak ni tak mati, lam yudrikul haram, tak sampai umur dia tua, korang punya qabilah akan habis. Okey, qamat alaikum sa'atukum, akan berlaku pada kalian kiamat kalian. Maksud dia kan, kita lihat dalam ikut kepada generasi yang telah lalu, kita tak boleh nafikan memang ada orang generasi tu hilang. Tuan-tuan dekat Kedah, Perlis ni kan, Perlis, Kedah, banyak kesan-kesan benda ni. Kalau di belah Kedah yang dekat Lembah Bujang tu, Lembah Bujang yang diorang kata apa, jumpa relau besi, tempat proses besi, yang lebih tua daripada Isa alaihissalam. Lebih tua 2000 tahun daripada Isa. Nak cakap, tapi bangsa tersebut bangunan dia batu. Kalau dekat belah Kemboja ada Angkor Wat, bangunan batu. Tapi bangsa yang buat tu mana pergi? Pupus. Bangsa yang buat dia pupus. Macam tadi kita sebut dekat yang apa Lembah Bujang, Tanjung Dawai tu kan, tuan-tuan pergi, dia ada kawasan tu dong korek balik, dapati tempat tu ada pusat pemprosesan besi yang lama, yang tua. Tapi cerita dia mana bangsa tadi? Pakcik tepi kampung tu, tepi tempat tu, paku sebatang tak boleh buat. Kan pakcik sebelah kampung, sebelah tempat tu, paku sebatang tak boleh buat. Tapi dekat situ pernah ada satu bangsa, satu generasi yang memproses besi. Orang yang
pandang benda ni betul-betul, dia akan faham. Macam inilah Arab Badui tadi kan, tengok ada bangsa-bangsa yang musnah, pergi ke utara nampak kaum Samud punya kampung hancur, pergi ke sini nampak kaum ni hancur. So orang tanya, kami ni bila kami punya kebinasaan? Jadi Nabi kata, kalaulah hidup budak ni tak sampai umur tua, berlaku dah pada kamu kiamat kamu. Mana kampung kamu dah akan hancur, tak ada siapa tinggal. Ini pertengahan, maksud kematian mereka. Ini pada orang yang diucapkan, bukan seluruh alam. Pasal dia orang tanya, bila kami ni boleh musnah ke? Sebab kita tahu bahawa ikutkan kepada kehidupan kita yang nomad, yang nomad lagi kuat untuk binasa banding orang yang ada tamadun besar. Orang tamadun besar boleh musnah. Kalau tuan-tuan pergi dekat Peru kan, Aztec, Maya, diorang buat piramid dan sebagainya, tapi kampung sebelah tu tak boleh buat apa. Orang tepi kampung tu rumah buluh, diorang tu bangunan batu. Macam mana diorang berhubung? Tak ada. Habis. Mana bangsa yang ini habis. Jadi orang tadi tanya Nabi, bila akan berlaku kebinasaan kami? Diorang concern tentang perkara bukan. Nabi kata, ni budak ni, kalau tengok budak ni sampai umur tua, tak sampai umur tua, korang akan hancur. Okay. Kemudian yang ketiga, yang kita kata sa'ah kubra, kiamat besar. Wahya, yang dia adalah kebangkitan manusia dari kubur mereka untuk perhitungan dan juga pembalasan. Dan bila kita sebut dalam Quran as-sa'ah, dia kendaki dengannya as-sa'ah kubra, itu kiamat besar. Itu yang dia kendaki. Dia kata firman Allah Ta'ala dalam Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 63, yas'alukan nasu 'anis sa'ah, bertanya kepada engkau hai Muhammad, manusia bertanya mengenai kiamat. Okey, tentang kiamat, as-sa'ah itu kiamat. Wa qala ta'ala firman surah Al-Qamar, iktarabatis sa'ah, telah dekatlah as-sa'ah. Maksud dia apa? Kiamat. Dekatlah kiamat. Dan Allah Ta'ala telah menyebut kadang-kadang dua kiamat. Kiamat kecil, kiamat besar dalam Al-Quran. Dan kita dapati disebut dua kiamat tadi dalam satu surah yang sama. Contoh dalam surah Al-Waqi'ah, dalam ayat yang pertama sampai ke-7. Bila Allah Ta'ala sebut tentang pada awal surah surah Al-Waqi'ah tu tentang kiamat besar. Allah Ta'ala katakan idza waqa'atil waqi'ah, bila berlaku akan kejadian, itu kejadian kiamat itu. Laisa liwaqa'atiha kadhibah, tiada untuk kejadiannya sebarang pendustaan. Khafidatur rafi'ah, ada diangkat, ada yang dijatuhkan. Idza rujjatil ardu rajja, bila digoncang bumi dengan goncangan. Wabusatil jibal basa, dan diratakan gunung serata-ratanya. Fakanat haba'an mumbatha, lalu gunung tu menjadi seperti debu yang ditiupkan. Wa kuntum azwajan thalathah, dan kamu akan jadi 3 kumpulan. Hari berkenaan manusia akan pecah 3 kumpulan. Itu ashabul yamin, ashabul shimal, dan juga muqarrabin. Muqarrabun, ashabul yamin dan juga ashabul shimal. Itu akan pecahan manusia. Kita akan bersama dengan orang setara amal dengan kita. Itu panggil azwaj. Dipasang-pasangkan manusia dengan siapa yang setara amal dengannya. Okay, disebut tentang kiamat besar. Kemudian pada akhir surah Al-Waqi'ah, Allah Ta'ala menyebut tentang kiamat kecil, iaitu kematian. Maka Allah Ta'ala firman dalam surah Al-Waqi'ah ayat 83-85, falaula idza balagatil hulqum, maka apabila jika nyawa sampai pada halqum, wa antum hina idzin tanzurun, kalian pada waktu berkenaan melihat orang tu nak mati, nafas naik turun nak mati dah. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, kami lebih dekat pada orang berkenaan banding kalian, tapi kalian tidak melihat. Ini tentang kiamat kecil. Okey, dan Allah Ta'ala sebut dua kiamat juga pada surah Al-Qiyamah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qiyamah ayat pertama, la uqsim biyaumil qiyamah, sesungguhnya aku bersumpah dengan hari kiamat. Okey, itu kiamat besar. Allah Ta'ala sebut tentang kematian dalam surah Qiyamah ayat 26, kalla idza balagatit taraqi, janganlah berterusan macam tu apabila sampai nyawa tu kepada taraqi, trachea, kita punya halqum, macam dalam ayat surah Al-Waqi'ah tadi. Itu kiamat kecil. Okey, dan selain itu banyak daripada surah Al-Quran yang mana kedudukan kita ni amat sempit untuk sebut semua sekali. Dan kiamah kubra, kiamah besar, ialah yang kita akan dalam tajuk perbincangan untuk menjelaskan tanda-tandanya. Kiamat kecil orang sakit kita tak bincang lah, macam mana tanda-tanda mati. Kan orang suka tanda, goyang sini berapa hari, goyang sini, dia pergi cari tanda-tanda nak mati berapa lama. Kalau tahu pun buat apa? Yang wajib pada kita adalah beramal. Ni sibuk kita macam goyang dah hidung, habislah kita 3 bulan lagi. Goyang telinga,
Dia benda macam ni, kalau tuan-tuan tengok, kita tak tajul muluk lah apa benda kan. Diorang akan cerita buat macam ni. Orang kita pun takut. Kita memang takkan boleh lari dari mati. Masalah sekarang ni, lepas tahu tanda tadi, awak nak buat apa? Seorang tu diberikan kanser oleh Allah Ta'ala. Tahu dah nak mati. Doktor kata 6 bulan lagi kot. Dan apa benda persiapan awak? Nangis tak guna. Nangis-nangis tak ada faedah apa. Banyakkan amal. Kalau kita ada kesalahan dengan manusia, minta ampun, minta maaf. Bagi kita tahu akan pergi tinggalkan dunia ini. Dapat taruh tarikh macam orang yang apa, yang paling tepat tahu tarikh adalah yang payah lari, orang yang ditentukan untuk digantung sampai mati. Dia tahu tarikh dia. Bulan apa, hari apa, tahu tak. Tapi kadang-kadang tak jadi juga kan. Tiba-tiba ada orang minta pengampunan, terlepas. Tiba-tiba birthday Agong ke, tiba-tiba Agong boleh lepaskan. Itu realiti. Tapi nampak tarikh lah. Awak akan digantung. Keluarga pun tahu dia akan digantung hari apa. Tapi yang lain bab sakit ni, ada orang kadang kena kanser tak mati-mati. Ada orang tak kena kanser, mati. Kan benda ni, maksudnya tak nak bincang itu. Yang kita nak bincang adalah tanda-tanda bagi kemusnahan alam secara keseluruhan. Itu kiamat besar. Dan ia adalah yang kita akan bincangkan akan datang insya-Allah dalam kita bincangkan melalui apa datang dalam kitab juga sunnah Nabi SAW. So insya-Allah nanti kita akan bincangkan bahagian-bahagian kiamat dan seterusnya masuk pada kiamat-kiamat kecil. Okey. Jadi kita kalau ditentukan rezeki kita jumpa balik, itulah tajuk yang kita akan sambung. Kalau tidak, tuan-tuan nak tengok sambungan dia, masuk dalam Suara Sunnah ataupun PMT, tengok dalam tu ada. Kita akan ada sambungan bagi tajuk ni. Di satu bagus ni rakaman ni kan. Kita duduk kat mana pun aci. Kalau dia kata tak ada rakaman ni, kita kata bincang hari tu tak tahu apa kita cakap. Tapi ini kita check balik. InsyaAllah baik. Barakallahu fikum. Semoga berkati kalian semua. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.